Okay, Assalamualaikum semua. Hari ini kita akan membuat perbincangan mengenai topik 2.5 iaitu reka bentuk aquaponik. Okey, mula-mula kita akan menentukan maksud aquaponik dan menerangkan reka bentuk aquaponik. Okey, apakah maksud aquaponik? Aquaponik adalah teknologi pertanian yang menggabungkan aquaculture dengan aktiviti hidroponik dalam satu pusingan air. Aquaculture aktiviti ternakan ikan, hidroponik menanam tanaman tanpa media tanah. Gabungan dua ni, aquaculture dan hidroponik, jadilah aquaponik. Okey. Dalam aquaponik ni ada 3 unsur penting iaitu ikan, bakteria dan tanaman. Okey, ikan dia mengeluarkan sisa makanan yang mengandungi amonia dan kotoran bagi tanaman. Manakala bakteria pula dia menapis dan mengubah amonia menjadi nitrat dan zat yang berfungsi sebagai baja. Okey, tanaman menyalurkan oksigen dan air yang bebas amonia yang diperlukan oleh ikan. Okey, di manakah bakteria ni wujud? Bakteria ni wujud mungkin di dalam air. Okey, seterusnya. Okey, apakah tujuan aquaponik? Ada 4 tujuan utama iaitu menggerakkan kualiti air, mengurangkan kadar amonia, menjimatkan ruang, menghasilkan 2 jenis makanan serentak. Okey, sistem kitaran aquaponik. Okay, inilah sistem kitaran aquaponik. Kita dapat lihat sistem aquaponik ni, sistem pengaliran air dari kolam ikan ke media penanaman dan air akan dikitar semula ke dalam kolam. Okey, dia daripada kolam ikan dia naik ke atas ke tanaman tu ikut lawak arah jam. Lepas tu dia turun balik ikut arah jam. Okay, balik ke ikan adalah sistem aquaponik. Dia satu sistem yang dikitar semula. Okay, di sini kita lihat bakteria dia menapis air tadi dekat dengan arrow ni. Ini bakteria. Ya, oksigen pada situ ada oksigen, air, media penanaman, tanaman dan juga ikan. Okey, terusnya. Okey. Ada 2 jenis aquaponik iaitu aquaponik secara takungan dan aquaponik secara kitaran. Okey, apakah itu aquaponik secara takungan? Dia menggunakan kolam, tangki atau bekas yang sama untuk ikan dan tanaman. Yang kedua, aquaponik secara kitaran menggunakan 2 bekas tangki iaitu tangki ikan dan bekas tanaman secara berasingan. Okey. Terusnya kita tengok pula reka bentuk sistem aquaponik. Okey, di sini kita akan bincangkan dalam 3 ke 4 reka bentuk. Okey, kita pergi yang pertama iaitu sistem raft. Okey, kita lihat di sini sistem raft. Tanaman diletakkan terus di atas permukaan air sehingga akar terendam di dalam air. Kita lihat ni tanaman berwarna hijau ni, nampak akarnya bersentuhan dengan air. Okey, maksudnya di sini ialah sistem jenis raft. Okey, seterusnya sistem ebb dan flow. Macam mana sistem ni beroperasi? Okey, juga sistem ini dikenali sebagai sistem pasang surut. Sistem ini berfungsi dengan menggunakan loceng sifon. Okey, apakah loceng sifon? Di manakah loceng sifon? Okey, ya, loceng sifon saya dapat lihat ni antara penyambungan dua pasu ni pun, dua pasu ni ataupun 2 bekas kita dapat dia panggil. Loceng sifon ni dia fungsinya untuk mengalirkan air dari media penanaman apabila air sudah memenuhi media penanaman. Okay, maksudnya apabila air dari bawah daripada atas media penanaman akan turun ke bawah ke tangki ni, lepas tu akan naik balik. Itulah maksudnya naik balik ke sistem penanaman tadi. Maksudnya sistem NFT, Near Film Technique. Sistem ini hampir sama dengan sistem raft, tidak menggunakan media penanaman dan akannya menyentuh lapisan air yang mengalir. Dia sama dengan sistem raft tadi sebab dia menyentuh lapisan air yang mengalir.
air yang mengalir tidak boleh bertakung dan mengalir dengan cepat. Okey, lah contohnya. Lihat ni dalam teknik. Dia gunakan pump yang membezakannya dia dengan sistem RAF tadi. NFT ni menggunakan pump. Okey lah, kita dapat lihat bandingan 3 sistem aquaponik. Okey, contohnya penambahan jenis tumbuhan. Okey, 2, 3, 1. Kita dapat lihat juga pertumbuhan bebas tumbuhan. RAF 2, F-flow 3, NFT 2, oksigen terlarut. Okey, berapakah jumlah oksigen terlarut? Untuk RAF hampir sama, F-flow hampir sama, F hampir sama. Untuk ikan, nisbah penukaran makanan kadar pertumbuhan tertentu adalah hampir sama untuk ketiga-tiga jenis sistem aquaponik. Okey, yang kedua, kita pergi kepada topik yang kedua, kelebihan reka bentuk sistem aquaponik. Okey, sistem aquaponik. Lihat sistem RAF, akar tanaman menyerap nutrien secara terus daripada air. Tanaman tumbuh cepat, produktiviti sistem lebuh tinggi. Kelemahan, ia pula terdedah kepada serangan bakteria. Flow, biji benih boleh ditanam terus pada media penanaman. Kan kelemahan flow ni memerlukan bekalan elektrik secara berterusan. Dan juga penekanan dalam menyelenggara loceng sifon yang merupakan dua bekas tadi kan. Okey, untuk NFT pula menggunakan kuantiti air yang sedikit dan pump yang kecil digunakan adalah kelebihannya. Dan untuk kelemahannya, memerlukan penapis tambahan kerana media penanaman tidak mampu menapis. Yang keduanya pula, penyemaian benih tidak dapat dilakukan secara terus. Okey, kita nak mengenai pasti komponen aquaponik. Apa yang diperlukan? Taki ikan. Boleh baca penerangan di sini. Maksudnya bekas tanaman, media tanaman, ada batu kerikil, rock wool, hydroton, kokopit, pelit, pelat, untuk memegang tanaman agar tumbuh. Dan juga nak tahu media tanaman ni bagus ke tak, dia perlukan ruang udara supaya dapat menghasilkan tanaman yang subur. Okey, sini contoh-contoh kita melihat hydroton untuk bulat-bulat macam tu, kokopit warna coklat macam tu, dan rock wool pelat warna putih, kerikil. Terusnya PVC untuk melengkapkan kitaran dalam sistem aquaponik. Paip digunakan untuk menyalurkan air dari tangki ikan ke bekas tanaman dan menyalurkannya semula kepada tangki ikan tersebut. Inilah contoh paip. Dapat lihat siku 90 darjah pengecil, palam gromit siku 90 darjah sama. Ini contohnya palam T sama, T pengecil. Maksudnya pam air digunakan untuk memindahkan air dari tangki ikan ke bekas tanaman secara menegak. Juga penapis untuk meningkatkan jal. Okey, anda boleh baca penerangannya di sini. Okey, seterusnya untuk melakar reka bentuk sistem aquaponik bermaklumat. Okey, inilah contoh lakaran. Lihat di sini bentuk yang berlorek ni, yang bertanda hijau di atas ni, grow beds in the greenhouse. Okey, itulah tempat di mana tanaman akan diletakkan. Okey, seterusnya ada tempat tanaman. Seterusnya kita perlukan air. Airnya supply from the pump under the ground. Okey, sambungkan dengan pipe 12 volt voltan di sini, 12 volt. Dan pada grow bed ni dia pergi ke pump, sebenarnya pergi ke kolam ikan. Kolam ikan pada sini dia tulis goldfish dalam kolam ni from burning. Okey, seterusnya kita akan menganalisis lakaran reka bentuk sistem aquaponik. Analisis lakaran reka bentuk sistem aquaponik dibuat dari segi elemen dan prinsip. Okey, sebelum ni kita dah belajar prinsip dan elemen kan. Dah berapa bab dah. Reka bentuk makanan pun kita dah belajar tentang prinsip dan elemen, semuanya sama je.
Contoh-contoh elemen dapat kita lihat di sini adalah garisan, rupa, bentuk, tekstur, saiz, warna, ruang nilai. Biasa pula ada keseimbangan, pemenangan, kontras, kepelbagaian, kesatuan, keringkasan, harmoni, pergerakan, tekanan dan pembahagian. Okey. Terusnya kita kena membina model reka bentuk sistem aquaponik. Topik 2.5.6. Okey. Model ni adalah persembahan ringkas dan menyerupai produk sebenar. Okey, untuk model ada dua jenis, iaitu separuh berfungsi dan juga berfungsi sepenuhnya. Apakah model separuh berfungsi tu? Ia dihasilkan mengikut skala yang sesuai. Okey. Maksudnya mungkin dia lebih kecil lagi daripada produk yang sebenar. Yang kedua, bahan dan teknik mengikut kesesuaian. Yang ketiga, mempunyai sebahagian komponen sebenar yang berfungsi. Okey, untuk model yang berfungsi sepenuhnya pula dibina menyerupai produk sebenar. Yang kedua, bahan dan teknik pembinaan menggambarkan produk yang sebenar. Dan yang ketiga, berfungsi mengikut tujuan asal. Lihat banyak lagi perbezaannya dari dua model ni. Okey, langkah-langkah untuk membina model sistem aquaponik, awak boleh baca sebelah lalu sini. Yang mana kita kena sediakan alatan, contohnya mesin gurih tangan, motor paip beroda. Lepas ada alatan, kena sediakan komponen seperti paip PVC dan gurih PVC dan penyambung lain. Lepas dah ada komponen dan alatan, kita buat dulu kerangka mengikut ukuran yang dikehendaki. Ikutlah berapa saiz awak nak buat besar, bahan dan alatannya perlu banyak sikit kan. Terusnya kita sediakan bekas penanaman seperti paip PVC atau guli. Lepas dah buat bekas penanaman, kita buat lubang. Buat lubang ni boleh gunakan mesin gerudi ataupun pulsa untuk meletakkan pasu bersaiz kecil. Lepas dah buat lubang, kita buat sistem pemasangan pepaipan air. Kita pasang pula paip air di lubang tersebut. Okey, untuk masuk dan keluar. Lepas tu kita letak tangki air pada kerangka dan hubungkan atau pasangkan pump dengan sistem pepaipan. Lepas tu sambungkan dua bahagian tu, tangki ikan dan juga bekas penanaman. Kita susun pasu kecil dalam lubang pada bekas penanaman. Lepas tu kita isi tangki ikan dengan air dan sekali kita test, kita uji. Okey, topik 2.5.7 ada beberapa bahagian di sini. Kita lihat untuk memastikan reka bentuk aquaponik tu berjaya ataupun memenuhi fungsinya. Okey, antaranya adalah mestilah aquaponik tu mestilah ergonomik, mempunyai kekuatan, kualiti dan kebolehpasaran, kecenderungan fungsi dan praktikal kena ada, mengandungi kandungan unsur simbolik, emosi, estetika dan penampilan, dan juga last sekali dia perlu ada kecenderungan inovasi, kreativiti dan keaslian reka bentuk. Okey, terusnya dalam satu topik akhir bab ni, kita telah belajar untuk mencadangkan penambahbaikan reka bentuk sistem aquaponik lebih efisien. Okey, ikut macam mana nak buat penambahbaikan, memang kita kena ada masalah lah kan, kena ada pada reka bentuk tu. Okey, lepas tu penambahbaikan akan mengikut permintaan pelanggan. Okey, penambahbaikan yang dibuat perlu mendapat kelulusan pelanggan. Kita tak boleh buat suka-suka kan, nanti pelanggan marah kita, susah kan. Okey, reka bentuk akhir dilakukan setelah penambahbaikan dipersetujui oleh pelanggan. Okey, inilah contoh-contoh dalam projek yang awak telah buat kan. Okey, itu saja untuk hari ini. Jangan lupa untuk buat latihan yang saya bagi menerusi link dalam grup WhatsApp. Okey,
Okay, itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.